Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Syekh dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Ngan Lihu. Kami dari kumpulan 5 dan tajuk kumpulan kami ialah bagaimana pendekatan yang digunakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 hingga tahun 2003 dan Datuk Seri Nazidun Razak pada tahun 2009 hingga tahun 2018 berhubung dasar luar Malaysia terhadap Amerika Syarikat huraikan. Dan ahli kumpulan saya ialah Sonia, Nur Hafiza, Zurains, Muhammad Kermas, Nur Diana dan Ajni. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad ialah Perdana Menteri Malaysia keempat di negara Malaysia. Era pemerintahan beliau ialah dari tahun 1981 hingga tahun 2003. Di bawah pimpinan beliau, negara Malaysia menjalinkan hubungan yang rapat dengan negara Jepun dan Korea Selatan. Hal ini kerana etika kerja, nilai murni dan teknika perdagangan negara tersebut aman bermanfaat terhadap negara Malaysia. Beliau juga kurang bergantung kepada negara barat supaya negara dapat dibangunkan dengan kemahiran diri sendiri. Bagi Datuk Seri Najib, beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia ke-6. Pendekatan dasar luar yang digunakan oleh beliau lebih tertuju kepada kerjasama seranda, terutamanya dalam ASEAN, OIC, NAN dan sebagainya. Dalam era beliau, hubungan bilateral dengan negara jiran dijalankan. Beliau mewujudkan hubungan dua harang yang mesra dengan negara jiran untuk menyelesaikan masalah yang masih belum terelak, termasuklah yang berkaitan dengan tuntutan berdil dan penempatan sebaran tanah dan maritim. Itu sahaja dari saya dan pembincangan ini akan diteruskan oleh Sonia. Pengaruh dan pendekatan yang ketara yang digunakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada zaman pemerintahannya ialah pengurusan dasar luar yang cekap serta bijak dalam mengambil peluang yang ada di peringkat luar yang dapat membantu memajukan negara dan menjaga kepentingan negara. Di sini, saya akan membentangkan pendekatan dalam dasar luar Tun Dr. Mahathir terhadap Amerika Syarikat dalam aspek ekonomi. Pada tahun 2001, Malaysia menjadi rakan dagangan ke-12 terbesar pada Amerika Syarikat. Pada tahun 2002 pula, Malaysia menjadi rakan dagangan terbesar yang ke-11 dan ke-10 terbesar pada tahun 2003. Perdagangan antara kedua negara adalah melibatkan bahan mentah, barangan elektronik, pesawat, perkhidmatan dan lain-lain. Tun Dr. Mahathir mengasaskan Kumpulan Ekonomi Asia Timur EAEG pada awal tahun 1990-an. Ini telah memberikan beberapa justifikasi untuk rancangan memajukan ekonomi Malaysia. Perkara ini menjadi suatu tindak balas kepada sifat penebusan ekonomi Amerika Syarikat dan Eropah di seluruh dunia. Perkara ini juga lebih fokus dengan penciptaan NAFTA, iaitu Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, APEC, Majlis Ekonomi Asia Pasifik dan EU, Persatuan Eropah. Selain itu, Dr. Mahathir juga banyak mengadakan lawatan ekonomi ke Amerika Syarikat dan beberapa bandar termasuklah New York, Chicago dan Los Angeles. Kepentingan hubungan ini telah ditekankan oleh Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia. Lawatan ini juga adalah untuk persetujuan dalam aspek ekonomi dan perniagaan yang mana telah membentuk hubungan baru antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Malahan, pengeluaran ini juga melibatkan aspek General Special Privilege. Krisis kewangan Asia pada permulaannya berlaku di Thailand pada 14 Mei 1997. Krisis ini hampir meranapkan ekonomi Malaysia, yang mana ianya telah memberikan impak yang sangat negatif terhadap tiga asas ekonomi negara. Yang pertama, yaitu buat julung kalinya, pertumbuhan ekonomi Malaysia meleset sehingga negatif 6.7%. Yang kedua, harga makanan pula melambung sekitar 9 hingga 10%. Yang ketiga, impak daripada krisis ini telah menyebabkan pelbagai sektor perniagaan dan perindustrian tutup sekaligus meningkatkan kadar pengangguran di dalam negara. Lain itu, berlakunya ketidakstabilan dalam nilai pasaran mata wang ringgit telah meningkatkan hutang negara yang sebelumnya 98 bilion USD kepada 171 bilion USD.
Tun Dr. Mahathir telah bertindak menyuarakan kritikan beliau terhadap wakil-wakil IMF dan George Soros ketika pertemuan tahunan IMF di Hong Kong pada September 1997. Pada pandangan Tun Dr. Mahathir, pinjaman daripada IMF kepada negara-negara Asia merupakan satu beban yang mampu mendatangkan mudarat kepada keadaan ekonomi negara. Tidak bersetuju dengan pendekatan IMF, Tun Dr. Mahathir bertindak dengan acuan formulanya sendiri sehingga beliau mendapat kecaman sama dari peringkat global maupun domestik. Respons Tun Dr. Mahathir dalam mendepani krisis ekonomi 1997 mendapat kritikan daripada IMF dan Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat ketika pentadbiran Presiden Clinton. Daripada peristiwa tersebut, sememangnya ianya mengeruhkan lagi hubungan di antara Tun Dr. Mahathir dengan pihak barat, khususnya Amerika Syarikat. Namun, ianya adalah suatu tindakan yang tepat kerana sekiranya Malaysia bersetuju untuk meminjam daripada IMF akan mengakibatkan Malaysia terikat dengan syarat daripada organisasi tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hafizah binti Al-Nasirin akan membentangkan pendekatan Tun Mahathir berhubung dasar luar Malaysia dalam Commonwealth. Pertubuhan Commonwealth merupakan sebuah pertubuhan antara negara yang wujud secara rasmi pada tahun 1931. Semasa era pentadbiran Tun Mahathir, beliau telah menunjukkan sikap dingin dan berkecuali terhadap Commonwealth. Hal ini kerana beliau beranggapan bahawa pertubuhan Commonwealth ini tidak dapat membantu Malaysia. Selain itu, sikap dingin dan berkecuali ini juga dipengaruhi oleh sentimen anti-British yang beliau miliki. Setelah mengkaji semula kedudukan Commonwealth, Tun Mahathir telah meletakkan Commonwealth di kedudukan keempat dalam hubungan luar negara. Tun Mahathir telah mengambil beberapa tindakan berkaitan pertubuhan Commonwealth. Antaranya ialah mesyuarat di Melbourne, penentangan dasar apartheid, pandangan isu politik dan ekonomi, serta perubahan Commonwealth. Tun Mahathir telah menggesa supaya kajian dilakukan untuk mengkaji objektif dan kepentingan Malaysia di dalam Commonwealth. Beliau mengharapkan kajian ini dilakukan seterus beliau kembali daripada mesyuarat di Nassau, Bahamas. Selepas kajian itu, beliau mendapati beberapa kepentingan Commonwealth. Antara kepentingan Commonwealth ialah sebagai forum perbincangan antara ketua-ketua kerajaan. Selain itu, memainkan peranan sebagai perunding multilateral. Commonwealth juga berpotensi sebagai pembangunan kerjasama intra-Commonwealth. Akhirnya, Tun Mahathir mengincar kembali peranan Commonwealth dalam hubungan luar negara. Assalamualaikum, nama saya Nurdiana Sahirati dan dalam pembentangan ini saya akan menguraikan mengenai dasar luar Datuk Seri Najib terhadap Amerika Syarikat. Ketika di bawah pimpinan beliau, hubungan antara Malaysia dan AS kembali erat. Buktinya, Presiden Barack Obama pernah mengunjungi Malaysia sebanyak 2 kali dalam setahun selepas kunjungan pertama Presiden Lincoln pada tahun 1966. Antara kerjasama Malaysia AS adalah pada tahun 2010, Datuk Seri Najib dijemput ke persidangan Kemuncak Keselamatan Nuklear yang mana bekerjasama untuk memberi tekanan kepada Iran mengenai program nuklear yang mereka jalankan. Malaysia ikut membantah walaupun mempunyai hubungan yang rapat bersama Iran. Kedua, perkongsian komprehensif pada tahun 2014 yang mana AS dan Malaysia berkongsi perkongsian yang pelbagai dalam perdagangan, pelaburan, keselamatan, kerjasama alam sekitar dan hubungan pendidikan serta kebudayaan. Ketiga, Datuk Seri Najib dan Obama juga bersetuju untuk meningkatkan kerjasama dalam latihan misi pengaman untuk menjaga keamanan dan keselamatan Malaysia, memandangkan ketika itu isu Al-Qaeda yang berlaku di Filipina sehingga menyebabkan ramai terkorban. Keempat, berhubung Laut Cina Selatan, beliau dan Obama turut menekankan akan pentingnya mendukung prinsip undang-undang antarabangsa. Dan ketika pertukaran Presiden AS iaitu Donald Trump, Datuk Seri Najib masih menjaga hubungan baiknya dengan AS. Buktinya pada tahun 2017, beliau pernah melawat ke AS dan beliau menekankan inisiatif perundingan bilateral kedua-dua negara dan menyasarkan pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamik, serta mengenai isu anti keganasan di negara serantau dan isu kemanusiaan yang melanda etnik Rohingya di Myanmar. Pada tahun 2017 juga, Malaysia pernah menerima kelebihan visa selama 10 tahun bagi kemasukan tanpa had yang dinamakan Program Pengecualian Visa bagi Rakyat Malaysia ke AS.
Hubungan antara AS dan Malaysia ketika era Datuk Seri Najib sangat erat apabila berlaku kunjung mengunjungi oleh kedua-dua pemimpin negara tersebut. Hubungan rapat secara personal oleh Datuk Seri Najib terhadap Obama dan Trump juga merupakan menjadi sebab mengapa hubungan kedua-dua negara itu rapat. Seterusnya akan disambung oleh rakan pembentang saya. Seterusnya, pendekatan yang digunakan oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak ialah melaksanakan hubungan bilateral terhadap Amerika Syarikat. Dalam era pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, beliau telah menjadikan dasar luar Malaysia sebagai satu dasar yang bersifat proaktif dan dinamik. Berbanding dengan dasar yang dilaksanakan oleh Tun Dr. Mahathir yang meletakkan kepentingan ekonomi ke arah timur, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak mula mengurak langkah untuk meluaskan lagi pengaruh Malaysia di persada dunia dengan berusaha melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar, bukan saja tertumpu di kalangan negara selantau dan Asia, malahan meluaskan lagi hubungan di kalangan negara-negara barat, terutama sekali hubungannya dengan negara Amerika Syarikat. Antara perkara penting dalam hubungan diplomasi dua hala ini di antara Malaysia dan Amerika Syarikat, salah satunya adalah untuk mempromosikan dasar polisinya, yaitu model ekonomi baharu. Dasar ini bertujuan untuk menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang berjaya dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Dasar ini dilihat sebagai satu perkara yang sangat menguntungkan negara Malaysia kerana ramai peneroka modal dan pelapor asing tertumpu di Amerika Syarikat. Oleh hal yang demikian, ia dapat membantu sebilangan besar peluang ekonomi negara Malaysia diperluaskan dan dikembangkan jika mempunyai hubungan dua hala yang baik dengan Amerika Syarikat. Seterusnya, kedua buah negara ini saling mempromosikan agenda masing-masing, menyebabkan kedua negara saling mengenal pasti kepentingan bersama sebagai satu langkah asas ke arah hubungan pembangunan keselamatan dalam tempoh masa yang panjang. Secara kesimpulannya, hubungan dua hala antara Malaysia dan Amerika Syarikat pada umumnya berada pada tahap yang baik, serta memperlihatkan perkembangan dari masa ke semasa dalam pelbagai aspek seperti aspek perkhidmatan, perbankan, pendidikan, dan pelancongan. Dasar luar Malaysia semasa pemerintahan Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Najib jelas menunjukkan perbezaan yang ketara. Meskipun dasar luar Malaysia semasa era Datuk Seri Najib telah memperlihatkan kesinambungan dasar luar Perdana Menteri sebelumnya, iaitu di mana Malaysia masih menekankan pendekatan dasar luar yang proaktif di peringkat antarabangsa. Namun, dasar luar Malaysia semasa era Tun Dr. Mahathir pula menunjukkan naik dan turun dalam hubungan dua hala ini. Hal ini demikian kerana semasa era Tun Dr. Mahathir terdapat perbezaan pendapat dalam pengurusan isu-isu antarabangsa antara kedua negara tersebut.